pengenalan. Pembinaan yang terlalu pesat memberi kebimbangan sekiranya sumber yang digunakan telah habis. Hal ini kerana bata merupakan bahan utama dalam pembinaan, terutama sekali bata simen. Bata simen dihasilkan melalui campuran batu bau dan pasir. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk menghasilkan bata simen dengan campuran serbuk getah mengikut nisbah 1, 2 dan 3. Setiap peratusan serbuk getah yang akan dicampur, bata akan diuji dari segi kekuatan mampatan dan kadar resapan. Serbuk getah menjadi pilihan kerana ianya dihasilkan daripada tayar-tayar yang terbuang atau tidak digunakan lagi. Oleh yang demikian, terdapat isu yang timbul di mana tayar merupakan salah satu daripada bahan buangan yang terbesar dan paling bermasalah di negara kita. Tanpa sistem pelupusan yang berpatutan, tayar yang telah digunakan akan berakhir dengan dibuang sewenang-wenangnya di merata-rata tempat dan mewujudkan tempat pembiakan nyamuk serta serangga perosak. Selain itu, oleh kerana sifat pengekalan haba, stok simpanan tayar haram terdedah kepada risiko kebakaran tayar yang amat sukar untuk dipadamkan. Sekali terbakar, ia boleh terbakar berbulan-bulan lamanya dan mengeluarkan asap yang tidak sihat dengan bahan kimia toksik. Dari isu yang terhasil, tercetus idea untuk menghasilkan batu bata simen dengan serbuk getah sebagai bahan tambah. Sesuatu bangunan yang dibina daripada apa jua bahan sekalipun perlu dipastikan kestabilannya terlebih dahulu sebelum diguna pakai. Inilah objektif utama kerja-kerja kejujuran awam. Bangunan yang tidak stabil akan menyebabkan kerugian dari aspek ekonomi dan lebih teruk lagi akan melibatkan kehilangan nyawa. Demikianlah juga dengan bangunan yang dibina menggunakan bata. Kemampuannya untuk stabil dalam menanggung sebarang beban adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditimbang tara. Bangunan yang dibina menggunakan bata kebanyakannya akan mudah terdedah kepada mampatan, rijih dan lenturan. Daya-daya ini boleh menyebabkan kegagalan kepada bangunan yang dibina menggunakan bata. Iklim yang tidak menentu di Malaysia juga menyebabkan bangunan-bangunan yang dibina dalam negara kita terdedah kepada cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan pengaruh kelembapan terhadap struktur yang dibina dalam negara kita adalah ketara dan perlu diberikan pertimbangan sebaiknya. Penyerapan lembapan yang berlebihan juga sesebuah bata akan menjejaskan kekuatannya sama ada dalam tempoh masa yang singkat ataupun lebih panjang. Penyerapan lembapan yang berlebihan juga akan menyebabkan pengembangan berlaku pada bata yang akan menjuruskan kepada kegagalan ikatan bata serta menjadikan sesuatu bangunan yang dibina daripada bata itu tidak selesa untuk didiami. Untuk objektif projek pula, setiap uji kaji dan kajian yang dijalankan mestilah mempunyai objektif-objektif yang tersendiri. Di dalam kajian yang telah dijalankan ini, terdapat 3 objektif yang perlu dicapai untuk menjayakan kajian ini, iaitu menghasilkan bata baharu dengan menambahkan bahan tambah iaitu serbuk getah dalam bahan-bahan bata yang sedia ada. Yang kedua, menguji kekuatan bata dengan kaedah kekuatan mampatan setelah menambahkan bahan tambah iaitu getah. Dan yang ketiga, menguji bata dengan ujian resapan air untuk menilai kadar resapan batu bata yang diubah suai. Dan yang terakhir adalah menghasilkan permukaan bata yang lebih lembut dan selamat terhadap persekitaran. Antara manfaat kepada masyarakat adalah keselamatan terhadap persekitaran dan juga orang awam terutama kanak-kanak terjamin. Seterusnya, rumah atau bangunan yang dibina akan menjadi lebih kukuh disebabkan oleh bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam bata tersebut dan akhir sekali, penghuni bangunan akan lebih selesa apabila berada di dalam bangunan tersebut. Hal ini disebabkan oleh resapan bata terhadap cuaca di sekeliling menjadi neutral. Seterusnya adalah berkaitan dengan butiran. Bagi menjalankan projek ini, kami telah menggunakan beberapa bahan antaranya ialah serbuk getah, pasir, air, gam Dunlop, plasticizer dan simen Portland. Simen Portland digunakan untuk tujuan pembinaan umum. Ianya biasa digunakan untuk bangunan konkrit bertertulang, jambatan turapan dan di mana keadaan tanah adalah normal. Ia mempunyai rintangan yang hebat terhadap retak dan pengusutan tetapi mempunyai daya tahan yang sedikit terhadap serangan kimia. Pasir mampu menanggung beban yang ketara kerana berat beban yang dipindahkan antara butiran melalui geseran.
Pasir juga mudah dipadatkan untuk memperbaiki keupayaan menampung beban dan merupakan tanah yang sangat bagus untuk tujuan pembinaan. Pasir biasanya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pasir halus dan pasir kasar. Pasir halus yang mengandungi sedikit tanah biasanya digunakan untuk bancuhan mortar bersama-sama pasir halus dari sungai dan semen. Bancuhan tersebut menghasilkan mortar yang bersifat plastik dan mudah melekat walaupun kekuatannya agak kurang. Pasir kasar pula disesuai digunakan untuk membancu konkrit dan membuat blok atau bata simen. Mutu pasir lombong dapat dipertingkatkan dengan membersihkan kandungan tanahnya dengan air. Air merupakan suatu pelarut yang penting di mana ia memiliki kemampuan melarutkan banyak zat seperti garam, gula, asid, beberapa jenis gas dan pelbagai molekul organik. Dalam sektor pembinaan, air peranan dalam pembancuhan konkrit sebagai ejen untuk menjalankan tindak balas di antara simen dan bahan aktif bagi mengikat simen dan pasir supaya tidak dapat membentuk mengikut acuh. Serbuk getah ialah getah gitar semula yang dihasilkan daripada tayar buangan. Zarah-zarah tersebut bersaiz kecil dan dikelaskan berdasarkan pelbagai kriteria termasuk warna, iaitu hitam ataupun hitam dan putih. Plasticizer pula ialah bahan yang ditambahkan pada bahan bata untuk menjadikannya lebih lembut dan lebih fleksibel, meningkatkan plastikannya, mengurangkan kelekatannya serta mengurangkan geseran semasa pengendaliannya dalam pembuatan. Akhir sekali ialah gam. Gam merupakan bahan asas dan sangat penting dalam proses home DIY, cenderamata dan kraft tangan, seni bina kayu, kerja-kerja bengkel serta kerja-kerja paip. Antara kelebihan gam dan lap adalah kekuatan lekapan yang tinggi, lekapan yang kemas dan pantas serta tahan lasak. Data ini adalah data yang diperolehi daripada ujian mempatan bata pada hari ke-11. Kekuatan mempatan bagi bata simen mengikut peratusan bahan tambah telah direkodkan. Antara peratusan bahan tambah yang digunakan adalah 0%, 1%, 2% dan 3% yang bersamaan dengan nisbah bahan tambah yang dipakai. Jadual menunjukkan bahawa bancuhan bata yang mempunyai 1% bahan tambah serbuk getah mempunyai bacaan nilai mempatan yang tertinggi di antara keempat-empat peratusan tersebut sebanyak 18.11 kilo. Manakala bacaan nilai mempatan yang terendah adalah pada peratusan bahan tambah 0% iaitu 7.47 kilonewton. Nilai yang direkodkan menunjukkan perbezaan sebanyak 10.64 kilonewton bagi kekuatan mempatan yang tertinggi dan terendah. Apa yang dapat disimpulkan di sini adalah semakin tinggi nilai peratusan bahan tambah, semakin kurang guguhan bata tersebut. Seterusnya, peratusan serbuk getah dalam bancuhan bata simen konkrit juga memberi kesan kepada beban maksimum bata. 1% campuran serbuk getah menunjukkan bacaan beban maksimum yang tertinggi iaitu 380.4 kilonewton. Manakala bacaan terendah terhasil dari campuran 0% serbuk getah iaitu 153.2 kilonewton. Hasil daripada data yang telah direkodkan menunjukkan perbezaan sebanyak 227.2 kilonewton antara nilai beban maksimum yang tertinggi iaitu 1% campuran serbuk getah dengan nilai beban maksimum yang terendah iaitu 0% campuran serbuk getah yang ditambah pula dalam bata simen. Dengan kelulusan nilai beban maksimum yang diperolehi, jelas menunjukkan peratusan serbuk getah memberikan kesan terhadap beban maksimum bata. Hari ke-14. Kekuatan mempatan bata pada hari ke-14 bagi bata simen serbuk getah ini mengikut 4 campuran yang berlainan telah dicatat. Setiap bata mewakili nisbah campuran serbuk getah yang berbeza, iaitu bata tanpa campuran adalah bata kawalan, manakala nisbah 1, nisbah 2 dan nisbah 3 sebagai bata yang telah dicampur dengan bahan tambah.
Data yang direkod menunjukkan bata campuran nisbah 2 serbuk getah mempunyai bacaan kekuatan mampatan yang tertinggi iaitu 19.27 kN dan yang terendah adalah dari nisbah 3 campuran serbuk getah iaitu 8.33 kN. Seterusnya, kekuatan mampatan bagi bata kawalan ialah 9.11 kN dan bagi nisbah 1 pula keputusan bacaan ialah 18.11 kN. Nilai yang direkod menunjukkan perbezaan sebanyak 10.94 kN dari nilai kekuatan mampatan tertinggi dan nilai kekuatan mampatan terendah. Kesimpulan yang dapat dinyatakan dalam keputusan nilai tersebut adalah jika nisbah serbuk getah ditambah dengan terlalu banyak, maka nilai kekuatan mampatan akan berkurang. Hal ini kerana nisbah bata simen yang asal digunakan menjadi sedikit dan serbuk getah yang ditambah akan melebihi nisbah bata kawalan. Maka serbuk getah ini mempengaruhi nilai kekuatan mampatan sesuatu bata tersebut. Seterusnya, nilai beban maksimum direkodkan. Data yang direkod menunjukkan batu bata simen dengan penambahan 2 nisbah serbuk getah mencatatkan nilai beban maksimum tertinggi iaitu 385.5 kN. Selain itu, nilai beban maksimum terendah diwakili oleh bata kawalan iaitu bata tanpa tambahan serbuk getah. Nilai tersebut adalah sebanyak 186.8 kN. Seterusnya, nilai beban maksimum bata dengan penambahan serbuk getah sebanyak 1 nisbah adalah sebanyak 362.2 kN. Perbezaan dari nilai beban maksimum bagi yang tertinggi iaitu penambahan campuran serbuk getah sebanyak 2 nisbah dan nilai beban maksimum yang terendah iaitu penambahan campuran serbuk getah sebanyak 3 nisbah adalah 214.7 kN. Jadual menunjukkan keputusan kadar resapan air bagi bata simen serbuk getah mengikut 4 bacuhan peratusan yang berbeza. 4 bacuhan tersebut adalah 0%, 1%, 2% dan 3% serbuk getah sebagai bahan tambah dalam bata simen tersebut. Berdasarkan jadual yang dipaparkan, nilai kadar resapan air yang tertinggi adalah dengan 0% penambahan serbuk getah iaitu sebanyak 8.61%. Manakala bacaan terendah ialah sebanyak 3.82% daripada 3% penambahan serbuk getah dalam bancuhan bata simen. Keputusan yang didapati menunjukkan perbezaan nilai bacaan antara nilai peratusan kadar resapan air tertinggi dan nilai peratusan kadar resapan air terendah ialah 4.79%. Dari hasil dapatan data yang dikirakan dan dinyatakan dalam jadual di atas, ia menunjukkan bahawa peratusan kadar resapan air berkurang apabila serbuk getah ditambah ke dalam bancuhan bata simen tersebut. Akhir sekali, potensi perkomersilan. Di sini terdapat 3 potensi yang kita dapat lihat apabila projek ini dipasarkan. Yang pertamanya, kepada individu. Seseorang individu itu bakal mudah mendapatkan bahan pembinaan yang lebih kukuh sesuai dengan pelbagai iklim serta selamat digunakan. Yang kedua, kepada masyarakat. Kehidupan masyarakat di Malaysia bakal menjadi lebih selesa dengan adanya penggunaan bahan yang sesuai bagi tujuan pembinaan rumah mereka. Akhir sekali, potensi yang kita dapat jangkakan yang akan berlaku terhadap negara adalah negara akan menjadi sesebuah negara yang terkenal dengan perbuatan bata yang sangat kukuh dan mampu disesuaikan dengan iklim yang pelbagai. Let's see.